Memang ada freeze tu. Memang ada, boleh tunjuk dalam tafsir tu. Freeze time tu. Freeze time tu, sejam dia minta sa'ah. Freeze matahari. Pegunkan matahari selama sejam. Supaya boleh bunuh Jabbarun tu ada. Sebab hari yang dia masuk tu adalah hari Jumaat. Dan agama Samawi bila kepada hari baru ialah waktu maghrib. Waktu maghrib tu dah kira hari baru. Kita kan kalau kita bulan Islam Muharram, satu Muharram semua tu kan, kita kena baca Yasin kah, kena baca doa-doa tu kan. Kan selepas asar dan sebelum maghrib, waktu maghrib kan bila masuk tu. Jadi waktu baru mengikut agama Samawi adalah bila waktu maghrib. Okey, sebelum Ustaz pergi ke belakang sikit. Apabila Nabi Musa alaihissalam dah sakit dah. Nabi Harun sudah meninggal masa dekat mana? Masa tu dekat Tih. Okey. Tih ini kan fi muqaddasi Tuwa. Dalam Quran ada fi muqaddasi Tuwa. Tuwa tu Tih. Tih itu antara Sinai dengan Jordan. Di selatan dia dekat Sinai, di selatan kawasan Jordan tu, dia nak masuk ke kan sebelahnya Palestin. Sebelahnya Palestin. Kalau antum baca dalam Bible, dalam chapter berapa Ustaz lupa, tapi ada dia kata Moses hold the hand of the Israelites. Hold the hand of Israelite and said, Israel comes to me. Maknanya dia dalam Bible itu dia kata Musa dah duduk sebelah seberang sana dah. Musa duduk di sebelah seberang Palestin dah. Jadi Musa yang kata, anak-anak Israel datang. Masuk. Lintas selat ni. Kan ada selat antara Israel, Jordan dengan tu. Lintas sungai. Dia kata sungai kat situ. Dia ada lagu, even dia buat lagu dah dalam Bible tu ada. Dia kata Sea of Jordan, cross the Jordan River. Itu. Jadi dia kata Moses pegang tangan Bani Israel supaya naik. Sebenarnya dalam kitab-kitab tafsir bukan begitu. Dalam kitab-kitab tafsir Musa tak boleh seberang. Kalau dalam Bible dia kata Musa duduk sebelah sana. Mana Musa dah seberang? Dalam kitab-kitab tafsir Musa tak seberang. Musa tak boleh pergi ke tepi sungai itu. Musa sakit. Jadi Nabi Musa tak masuk. Dia suruh Yusha. Nak suruh Harun dah tak ada. Harun lebih awal meninggal daripada dia. Jadi Nabi Musa ini telah melantik Yusha ni antara penjaga macam tentera lah, lebih kurang gitu. Ya. Masa dia keluar daripada bumi Mesir tu kan, dia masuk dalam dia belah Laut Merah tu kan. Mengikut pandangan dalam Bible menyebut bahawa 60,000 Bani Israel yang ikut Nabi Musa, bukan sikit-sikit. Dan tentera Firaun seramai 2 juta. Ramai kan kalau ikut kan. Itu dalam Bible sebut tu. Jadi bukannya sikit, sebab itulah Samiri tu boleh bina lembu emas, sapi emas, dikutip semua emas-emas yang ada di kalangan, yang ada di tangan Bani Israel yang sempat melintas Laut Merah tadi. Nampak tak? Jadi dia dapat kumpul, kalau 600,000 sudah tentulah banyak emas. Sebab tu dia dapat bina sapi emas. Balik kepada cerita tadi, tak sampai-sampai lagi kita ya. Tak apa. Jadi masuk, dia kata Yusha bin Nun, kau masuklah ini sebab tak ada orang sabar, aku tak mampu nak masuk, aku sakit. Yusha Nun masuk. Ketika Yusha Nun dia minta masuk tu, Nabi Musa berdoa dengan Allah Taala, jadikan Nabi Yusha itu nabiyan. Wahai Allah, jadikanlah Nabi Yusha itu nabiyan. Masa tu belum nabi lagi. Bila Yusha telah jadi nabi, maka dia masuk, maka dia berhak untuk meminta dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala pegunkan matahari selama sejam. Sebab masuk tu katakan masuk maghrib pukul 7. Jadi masa dia masuk tu dalam kali pukul 5.30 ataupun pukul dekat pukul 6, dia kata tolonglah pegunkan. Aku kena habiskan bunuh Jabbarun yang ada ni. Itu tentera lah Jabbarun ni adalah orang pembesar-pembesar Arab yang jahat-jahat, yang proto-Arab ni. Kan kenapa diturunkan Nabi? Kerana orang jahat ada. Betul.
Jabarun ni adalah orang, apa tarikh Jabarun? Orang yang berani, yang berbadan sasa, yang suka membunuh. Mereka ni tak ada lain. Sikit bunuh, sikit itu. Tu aku punya ni, dia kekuasaan. Ya, pada waktu tu ya Rashid, Nisa, kalau ikut Ustaz baca dalam Jawad Ali, sudah ada lah dibina ni, dibina tembok-tembok ni. Kemudian Arab-Arab ni yang robohkan. Bukan sekarang tembok-tembok ni dibina. Yahudi tu dah ada dah, masa tu suka dah nak sekat dah. Ni aku punya kawasan, aku punya. Itu Yahudi tu daripada dulu lagi. Tapi Arab-Arab Jabarun ni yang pegang-pegang ni musnahkan. Dia orang ni kan raja-raja Arab. Raja-raja Arab ni telah berhubung dengan Raja Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman. Ustazah baca benda ni, Ustazah termenung sendiri. Tak orang tak tahu ni benda-benda ni. Kena cerita lah. Sebab dia dalam buku klasik. Dan bahasa tu orang tak faham. Orang tak faham. Baik kepada cerita tadi. Ya, dia masuk tu. Tadi yang kita tahu. Dia masuk tu. Dia kata tolong pegangkan Allah Ta'ala. Makbulkan, freeze-kan dia selama sejam. Jadi, sempatlah bukan hari baru. Hari baru itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu ni mengikut kepercayaan agama Samawiyah pada waktu itu, waktu yang berehat, jangan bekerja. Kan ada kisah Nabi Daud tu. Kisah Nabi Daud tu berlaku sesudah itu. Dia bekerja juga hari Sabtu tu. Itu yang berubah menjadi, kan ada kisah dia menjadi beruk tu. Menjadi kera, ada kisah zaman Nabi Daud. Nabi Daud selepas tu. Nabi Musa ni sebelum ni. Tapi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Daud ni tak jauh. Kemungkinan Nabi Musa, kenapa Nabi Musa nak masuk sangat ke bumi Palestin? Sebab itulah bumi Bani Israel. Kemudian dia nak melawan kejahatan supaya Nabi Daud datang sudah itu senang. Senang nak take over semua tu. Sebab Nabi Daud ni berhadapan dengan Jalut pula. Dengan kerajaan Toluk dan Jalut tu. Ya. Apabila balik pada Yusha' bin Nun, apabila dia masuk, dia telah dapat, itu yang dikatakan Yusha' bin Nun dapat membuka kota Ariha. Kota Ariha tu ialah Jericho sekarang. Jericho, ya, Baitul Maqdis semua ada kat situ belaka lah, apa semua tu. Jadi apa yang menarik di sini ialah waktu tu. Waktu baru itu ialah waktu maghrib, hari baru, bukannya pukul 12 tu. Ya. Jadi dia cross. Yusha' bin Nun cross. Nabi Musa meninggal situ. Sebab tu kita tidak berjumpa kubur Nabi Musa di Palestin. Sekiranya anda pergi ke Palestin, di pemula-mula buka Palestin, masuk ke sepada Palestin, ada kubur Nabi Musa. Itu bukan kubur, itu hanyalah dibuat. Yang dipercayai dibuat oleh kerajaan Osmaniyah. Ada untuk kepentingan politik. Sebenarnya Nabi Musa tidak pernah masuk ke Palestin. Dia sakit. Dia cross Laut Merah. Tetapi dia tidak cross River of Jordan. Untuk masuk ke Palestin. Dia tak cross River of Jordan. Mana dalam Bible kata dia ada the son of River of Jordan. Sebut bahawasanya Nabi Musa sambut tangan anak-anak Israel nak masuk ke Palestin. Tak betul. Nabi Musa, mana daripada cerita tu, Nabi Musa duduk di sepadan Palestin dah. Patut bayar anak Israel. Mana Nabi Musa pergi dulu, aku sambut. Bukan. Nabi Musa, kalau ikut kitab tafsir, Nabi Musa tak masuk Palestin. Mana itu yang diada-adakan oleh pendeta-pendeta Torah. Info yang mengatakan Nabi Musa pegang tangan, hold the hand of the Israelite children untuk ke enter the Palestine land. Tak betul. Ini antara yang Ustaz dapat info-info yang tidak benar, yang bercanggah dengan kitab tafsir dalam Bible. Bible ni kena ingat, dia hanya level tafsir. Level tafsir. Kalau orang kata level hadis, saya tak setuju. Sebab kita ada hadis kan, kita ada hadis sahih, hadis maudhu', hadis hasan semua kan. Saya tak setuju level hadis. Dia adalah hanya level tafsir. Dan dalam Islam kita ada banyak level of tafsir. First class tafsir, second class tafsir.
Untuk Bible saya rasa dalam bab-bab third class itu je. Mana dia punya info tu. Tapi Bible menolong. Info-info Bible itu menolong tentang the window of ancient history. Dia buka yang mana tafsir menyebut, sebab tafsir bahasa Arab ni tak semua ditranslate. Jadi kalau ditranslate pun tak semua orang baca. Tapi Bible sebab dia dalam buku yang kecil dan senang dibelek dan in English, jadi orang senang baca. Jadi seolah-olah info Bible itu yang datang dulu dalam brain of the people-nya. It's not info from the tafsir. Siapa boleh baca Arab dan kaji turas, memang dia akan compare between both. That's why Ustazah boleh bercerita macam ni. I read both of the books, Bible and the tafsir tadi. Nampak tak? Jadi benda-benda begini